Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها فتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya dan selamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahim dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk melakukan ketaatan. Dan kita juga terlebih hidayah oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan ketaatan itu seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita dapat tunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Ini syukur kita kepada Allah. Dan kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala terus pilih kita untuk kita jadi di kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala yang dapat melakukan ketaatan sampai bila-bila insya-Allah. Dan kita sambung muzakarah kita pada muka surat yang ke-19, hukum mengakikatkan sesuatu itu memberi bekas. Seperti mana yang kita dah muzakarahkan sebelum ni, sebenarnya apa sahaja perkara yang berlaku di atas muka bumi ni, yang berlaku di atas dunia ini, yang berlaku ke atas seluruh makhluk, kesemuanya adalah kerana iradah daripada Allah Subhanahu wa taala, kehendak dan keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan keputusan itu dilaksanakan dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa pun yang berlaku sebenarnya atas muka bumi ini, semuanya berlaku kerana Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara zahirnya kita nampak kitalah yang bercakap, kita lapar, kita minum air, kita lapar, kita makan, kita dahaga, kita minum air, nampak seolah-olah semua benda ni yang memberi manfaat kepada kita. Bila lapar, kita makan berasa kenyang. Jadi seolah nampak makanan itulah yang mengenyangkan perut kita. Dan kita dahaga, kita minum air, hilang dahaga kita. Jadi kita rasa nampaknya seolah-olah macam air itu yang menghilangkan dahaga kita. Bila mengantuk kita tidur. Bila tidur tu jadi segar, hilang ngantuk. Jadi seolah-olahnya nampak macam tidur itulah yang menghilangkan kita punya mengantuk. Hakikat sebenarnya benda tu bukan berlaku. Semua itu berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita bercakap, kita makan, kita minum, nampak pergerakan ni seolah-olah macam kita yang buat. Nampaknya macam seolah-olah kita yang buat. Secara zahirnya nampaknya macam tu. Zahirnya yang berlaku sekarang ni, apa yang berlaku depan mata kita, nampaknya macam tu lah. Kita nak bergerak, kita berjalan dengan langkah kaki kita, kita sampai. Kita nak makan, kita gerakkan tangan kita, kita angkat makan tu bawa ke mulut kita, sampai makanan tu kita boleh makan. Jadi yang nampak sekarang ni depan mata kita seolah-olah perbuatan kita yang memberi bekas. Perbuatan kita lah yang memberi bekas di atas sesuatu perkara. Hakikat sebenarnya bukan macam tu. Hakikat yang sebenarnya semuanya adalah daripada Allah. Nampak secara zahir kita yang menggerakkan dengan kita. Macam kudrat yang dikurniakan oleh Allah, kekuatan yang dikurniakan oleh Allah kepada kita,
Seolah-olah dengan kekuatan itulah kita menggerakkan tangan kita menggerakkan kaki kita menggerakkan mulut kita. Seolah-olahnya dengan kudrat inilah kita melakukan segala-galanya. Tidak. Hakikat sebenarnya perbuatan kita ini, apa pun yang kita berlaku, apa pun kita lakukan dan apa pun yang berlaku atas muka bumi ini, kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk itu kita kena tahu apa hukum orang yang meyakini bahawasanya perbuatan dia itu memberi bekas. Tak ada bersangkut paut dengan Allah Ta'ala. Semata-mata kudrat kita yang Allah Ta'ala bagi. Yang kudrat itulah kita boleh buat segala-galanya. Nampak seolahnya kudrat kita itulah yang memberi bekas kepada segala perbuatan kita. Kat sini terangkan apa hukum orang yang meyakini bahawasanya sesuatu itu memberi bekas. Pertama, sesiapa yang mengiktikadkan bahawa sesuatu itu memberi bekas dengan sebab atau tabiatnya, yakni dengan zatnya, maka tiada khilaf pada kufurnya. Maka barang siapa yang yakin bahawasanya sesuatu itu memberi bekas kerana diri dia sendiri. Contohnya, kita nampak api membakar. Maka siapa yang yakin bahawasanya api itu membakar kerana sifat dia memang membakar. Kerana memang sifat dia membakar. Maka kalau orang yakin sepenuhnya macam ni, 100% api itu membakar kerana sifat dia. Dan memang itulah kerja dia memang membakar. Maka orang yang yakin macam ni, yakin dia, ulama' telah sepakat bahawa seorang telah kufur. Dia telah menafikan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala dan dia telah yakin sepenuhnya kepada makhluk. Orang macam ni, ulama' beritahu, orang yang itikadnya macam ni, itikad ni, hukum dia kufur. Tak betul. Hukum ni salah sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, sesiapa yang mengiktikadkan bahawa kekuatan yang dijadikan padanya oleh Allah Ta'ala itu memberi bekas, maka ia adalah orang yang fasik dan juga bid'ah. Ulama' bercanggah pendapat tentang kufurnya, tetapi pendapat yang rajih, yang paling kuat mengatakan tiada kufur. Dan termasuk dalam golongan tersebut ialah orang yang mengiktikadkan bahawa hamba ini memberi bekas pada perbuatannya dengan kudrat yang dijadikan padanya oleh Allah Ta'ala. Pendapat yang kedua pula dia kata macam ni. Benda-benda ni, contohnya api tadi membakar. Api tadi membakar bukan kerana sifat dia membakar. Tetapi ada satu sifat kudrat, sesuatu kekuatan yang telah Allah Ta'ala letakkan dalam diri pada zat api tersebut, yang mana dengan kudrat tersebut api ni tadi boleh membakar. Api ni tadi boleh membakar. Mana dia api tu dia boleh buat kerja dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang berpegang dengan pendapat macam ni pun salah juga. Sesiapa yang berpegang dengan pendapat yang macam ni pun salah juga. Memang betul ada ulama' setuju dengan pendapat bahawasanya pada diri setiap makhluk ni Allah Ta'ala tak kudrat, kekuatan yang bersesuaian dengan makhluk tersebut supaya dia boleh menjalani kehidupan sehariannya. Tapi siapa yang meyakini kudrat itulah yang menyebabkan orang ni, makhluk tu boleh memberi bekas, ini pun salah juga. Ulama' kata tak kufur, tapi ini bid'ah. Perbuatan yang bid'ah. Jadi termasuklah golongannya orang yang yakin dalam diri dia Allah Ta'ala bagi kudrat. Allah Ta'ala bagi kudrat, kekuatan. Dan dengan kekuatan ni tadi, dialah yang membuat segala-galanya. Bukan diri dia. Bukan zat dia, bukan tubuh badan dia boleh buat. Ada satu kudrat daripada Allah Ta'ala, yang mana dengan kudrat tersebut kita boleh buat, kita boleh menjalani kehidupan kita, ataupun sesuatu benda tu boleh memberi bekas. Contoh, kita boleh bergerak, boleh berjalan, makanan yang kita makan tu boleh mengenyangkan kita. Api tu yang membakar tu dengan kudrat tersebut, itulah api itu boleh membakar. Ini orang yang yakin macam ni, itikad macam ni pun tak betul juga. Dia cuma tak sampai tahap kufur, dia dikira sebagai bid'ah, fasik, pendapat yang salah. Yang ketiga,
Sesiapa yang mengiktikadkan bahawa Allah Ta'ala jua yang memberi bekas, tetapi menurut pandangan akalnya mesti bersama, tidak mungkin bersalahan dengan segala sebab yang biasa. Tidak mungkin bersalahan dengan segala sebab yang biasa itu pada apa yang disertainya. Maka orang itu jahil dengan hakikat hukum adat dan terkadang boleh membawa kepada kekufuran. Okey. Satu lagi, yang ketiga ni, dia yakin memang Allah Ta'ala lah yang melakukan segala-galanya. Tapi dengan syarat, perbuatan Allah Ta'ala itu mesti bertepatan dengan adat. Mesti bertepatan dengan adat. Contohnya, betul Allah Ta'ala bagi kenyang, tapi mesti kena makan. Mesti kena makan. Orang tu kalau makan, mustahil Allah Ta'ala bagi dia kenyang. Takkan kenyangnya. Macam mana boleh kenyang kalau tak makan? Mesti kena makan. Jadi yang ni pun salah juga. Pendapat yang macam ni pun salah juga. Kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan Allah Ta'ala, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalunya berlaku bersesuaian dengan asbab. Bersesuaian dengan asbab. Kadang-kadang berlaku bertentangan dengan asbab. Bertentangan, berlawanan dengan asbab. Ada masa juga berlaku tak sempurna asbab. Asbabnya tak sempurna. Contohnya, yang berlalu bersesuaian dengan asbab, dengan sebab-sebab ni, kelahiran kita manusia biasa. Kelahiran kita manusia biasa. Ada sebab, bertepatan dengan sebab. Berlaku pertemuan antara lelaki dan wanita. Akhirnya, dengan sebab pertemuan itu, lahirnya satu orang manusia. Ini, lahirnya manusia itu pun kerana kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini bertepatan dengan asbab. Ada masa dia berlaku tanpa asbab. Tak ada sebab, tak ada punca. Tak ada punca yang boleh menyebabkan berlakunya perkara tersebut. Contoh senang sebut kita cerita Nabi Adam AS. Nabi Adam AS lahir tanpa mak, tanpa ayah. Tak ada asbab. Tak ada pun asbab punca kelahiran. Boleh je wujud Nabi Adam tu. Ada je Nabi Adam. Kadang-kadang berlawanan dengan asbab. Berlawanan dengan asbab. Allah Ta'ala ciptakan Siti Hawa alaihissalam. Yang masyhur kita dengar pendapat pada Allah Ta'ala ambil daripada rusuk kanan Nabi Adam. Rusuk tulang rusuk kanan, rusuk kiri. Rusuk kiri kan. Rusuk kiri Nabi Adam alaihissalam. Bertentangan dengan sebab. Ataupun kisah unta Nabi Saleh alaihissalam. Ini berlawanan dengan asbab. Unta mesti lahir daripada unta. Ini segi logik akal kita. Tapi kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, unta lahir daripada batu. Berlawanan dengan asbab. Ada masa berlaku tak sempurna asbab. Asbabnya tak sempurna. Nabi Isa AS lahir tanpa ayah. Tak sempurna asbab. Jadi kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala tak bersangkut, tak berkait dengan asbab. Tak berkait dengan punca. Mutlak kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barang siapa yang beriktikad bahawasanya memang Allah Ta'ala buat tapi mesti bertepatan dengan asbab, ini pun salah lagi. Ini adalah pegangan orang yang jahil. Kadang-kadang pegangan ini boleh membawa kepada kekufuran. Ini pun bahaya juga. Tapi itu gunalah yang betul ni. Tengok yang keempat dia kata apa. Sesiapa yang mengiktikadkan bahawa segala sebab itu baharu dan bahawa sebab tabiat dan kekuatan yang dijadikan oleh Allah Ta'ala pada dirinya itu tiada memberi bekas, dan ia mengiktikadkan sah berlaku menyalahi sebab dengan musabbab, kerana hanya Allah Ta'ala juga yang memberi bekas kepada musabbab itu. Contohnya, terdapat sebab seperti makan tetapi tidak terdapat musabbab seperti kenyang. Maka orang inilah yang dikatakan mu'ahid, yang mendapat kelepasan dengan kurniaan Allah Ta'ala. Inilah pegangan yang betul.
Apa dia? Sesiapa yang mengiktikadkan bahawa segala sebab itu baharu. Makhluk ni dia tak akan mampu bagi kesan dengan diri di sini sebab dia pun sesuatu yang dijadikan. Dan sesungguhnya sebab tabiat dan kekuatan yang dijadikan Allah pada dirinya itu tiada memberi bekas. Yang kedua, yang pertama, dia yakin bahawasanya segala sebab itu, semua makhluk ini adalah benda baharu. Dia tak boleh bagi manfaat dan juga mudarat. Yang kedua, sebab tabiat dan kudrat yang Allah Ta'ala jadikan pada diri satu-satu benda pun, ini semua tidak mampu memberi bekas. Benda, sebab tu, tabiat itu, dan juga kudrat yang Allah Ta'ala jadikan itu, benda-benda ni semua tak boleh bagi bekas. Dia situ sebab tu tak boleh memberi bekas, sebab itu tidak menghasilkan musabab, tidak menghasilkan akibat. Tabiat pun tak menghasilkan perkara yang biasa berlaku, kerana tabiat tu tak menghasilkan kesan dia. Dan kekuatan yang ada ni pun tak mampu memberi bekas. Ni yang kedua. Yang ketiga dia kata apa? Dan ia mengiktikadkan sah berlaku menyalahi sebab dengan musabab. Akibat yang berlaku boleh menyalahi punca. Akibat yang berlaku boleh menyalahi punca. Musabab ni perkara yang disebabkan. Sebab ni sebab lah. Sebab ni punca. Sebab ni punca. Sebab ni bahasa Arab. Punca. Musabab ni apa? Kesan daripada sebab tadi. Jadi boleh berlaku sebab musabab menyalahi asbab. Boleh berlaku. Tak mustahil. Dan ia mentikatkan sah berlaku menyalahi sebab dengan musabab, kerana hanya Allah Ta'ala jugalah yang memberi bekas pada musabab itu. Jadi segala perkara ini, dia cakap betul benda tu, makhluk itu baharu, kan? Betul apa? Sebab tabiat dan kekuatan tu memang ada. Asbab pun boleh berlaku, musabab menyalahi asbab. Kenapa? Semua yang berlaku atas dunia ini adalah berlaku dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berlaku kerana diri benda tu. Bukan kerana api menyentuh benda, maka benda tu terbakar. Tak. Api sentuh benda berlaku, tapi yang menyebabkan terbakar itu adalah Allah. Yang menyebabkan terbakar itu adalah Allah. Boleh jadi api sentuh benda tapi tak terbakar benda tu. Boleh jadi sebab itu berlaku dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu i'tikad dia. Itu i'tikad yang betul. Segala sesuatu tidak memberi bekas. Yang memberi bekas hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh dibagi kat sini, boleh berlaku makan. Makan, perbuatan makan itu berlaku. Itu sebab. Makan itu sebab. Dari segi logik akal, bila makan sepatutnya kenyang. Tapi boleh berlaku makan tak kenyang-kenyang. Boleh berlaku makan. Makan tu ada, orang tu makan tapi tak kenyang-kenyang pun dia. Boleh berlaku macam tu. Sebab apa? Yang mengenyangkan bukan makanan, tapi yang mengenyangkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalaulah betul makanan yang bagi kenyang, maka kesemua kita ni akan makan dengan kadar yang sama banyak. Kita semua kena makan kadar yang sama banyak. Sebab makanan tu yang bagi kenyang. Mesti kuantiti yang sama, kena makan kuantiti yang sama barulah kenyang. Tapi yang berlaku sekarang ni apa dia? Ada orang badan dia tulang halus kecil macam ni, tapi dia punya makan dia 4 pinggan semacam dia sapu. Tak? Ada orang badan komen sihat lagi, besar komen lagi badan dia, tapi makan seminggan pun cukup untuk dia. Tak terbalik ni tu. Biasa berlaku macam tu kan. Terjumpa orang badan kecil halus tapi dia punya makan dia, ya Allah, kita tengok penjelis. Sedap semua benda dia makan. Makan. Ada orang tu badan dia besar lagi, tapi makan sepinggan pun cukup. Ada juga berlaku macam tu. Jadi ini tanda yang bagi kenyang itu bukan makanan.
Kalaulah yang kenyang untuk makanan semua kita, tak kira kecil ke besar ke, kita kena makan kadar yang sama banyak. Tak boleh kurang. Tak boleh kurang. Jadi orang yang ada etikat macam ni, segala sesuatu berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Betul makanan yang kita makan nampak mengenyangkan kita, minuman yang kita minum menghilangkan dahaga kita, ubat yang kita makan menghilangkan sakit kita. Nampak dia macam tu. Kita rasa pun macam tu juga. Tapi hakikat yang sebenarnya bukan macam tu. Bukan makanan yang mengenyangkan, bukan minuman yang menghilangkan dahaga, bukan ubat yang menyembuhkan penyakit, melainkan kesemuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan penafian ini kita kena buat dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan. Sebab semua ni ada dia punya dalil, ada hujah, ada contoh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Zahirnya kita faham. Api ni sifat dia membakar. Api ni sifat dia membakar. Bila ada syarat dia, kita ada dia punya penghalang ni, dia akan membakar. Dan letaklah apa-apa pun, dia makan semacam dia. Tapi kita kena yakin dan faham bahawa sebenarnya api ni dia tidak boleh membakar tanpa izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan panas yang ada pada api itu pun adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa bukti dia? Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Api yang sama. Api yang sama yang digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Bunyi besar api tu, nak lempar pada dekat tak boleh. Nak lempar daripada dekat tak boleh. Orang kena buat binaan macam plastik, tembak daripada jauh. Tembak Nabi Ibrahim AS daripada jauh. Itu pun orang yang duduk keliling api itu menderita kepanasan. Tak boleh nak duduk dekat. Nak duduk dekat tak boleh. Kena tengok daripada jauh. Nabi Ibrahim AS duduk dalam api. Nabi Ibrahim AS duduk dalam api. Apa Allah Ta'ala beritahu? Ya nar kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk. Nabi Ibrahim AS duduk dalam api. Sejuk. Menggigil. Orang lain duduk luar, panas. Tak ada dekat. Wassalaman ala Ibrahim. Salam sejahtera untuk Nabi Ibrahim AS. Apa salam dia? Kesejahteraan dia? Api yang membakar Nabi Ibrahim itu tak dapat bakar walaupun sehelai bulu roma Nabi Ibrahim AS. Tapi api yang sama telah bakar tali yang ikat kaki dan tangan baginda alaihissalam. Api yang sama, bukan api yang lain pun. Bukan api yang lain. Api yang sama. Ini yang menunjukkan bahawasanya yang membakar itu bukan api. Panas tu pun, panas yang ada pada api itu pun bukan datang daripada api. Ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanan, minuman, udara tak boleh menghidupkan kita. Yang boleh menghidupkan kita hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Pun ada bukti dan kisah hadis. Cerita siapa ni? Cerita Nabi Yunus alaihissalam. Kat mana duduknya? Dalam perut ikan nun, dalam perut ikan. Tak ada sumber udara, tak ada sumber makanan, tak ada sumber minuman. Berapa lama hidup? 40 hari, 40 malam. Kalau ikut kajian saintifik kata manusia ni, kalau tak makan selama seminggu, dia akan mati. Kalau tak minum selama 3 hari, dia akan mati. Kalau tak ada udara selama 2 minit. Tak. Ni normal, nafas kita biasa ni 2 minit lah. Kalau nafas panjang tu mungkin lama sikit lagi lah. 2 minit tu pun dah lama dah sebenarnya. Sebab kita kalau suruh baca Quran, baca ayat tak ada habis satu ayat, nafas dah habis 2 kali ambil dah. Ayatnya sebaris saja. Tak, sebaris saja. Tapi nafas dah 2 kali ambil dah. Pendeknya nafas kita. Ni tak ada udara, tak ada bakalan. Berapa lama Nabi Yunus AS hidup? 40 hari 40 malam. Itu pun apa kata Allah Ta'ala, kalaulah bukan kerana kamu ni banyak ingat, banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
Nescaya kami akan kuburkan kamu dalam perut ikan ini sampai kiamat. Nabi Yunus AS akan duduk dalam perut ikan Nun ini sampai kiamat, takkan mati. Tak mati. Tapi Allah, sebab kerana Nabi Yunus ni dia bertaubat, dia banyak ingat Allah Ta'ala, bertaubat pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala selamatkan dia, keluarkan daripada perut ikan selama 40 hari 40 malam. Berlaku. Tak ada makanan, tak ada minuman, tak ada udara, tak ada sumber kehidupan. Kisah lain ada. 100 tahun tidur, tak makan, tak minum. Bangun-bangun sihat. Siapa? Nabi Uzair AS. Allah Ta'ala tidurkan dia selama 100 tahun. Dia, sewaktu hari pertama Allah Ta'ala tidurkan dia, umur dia 33 tahun. Lepas 100 tahun itulah umur dia, itulah muka dia, tak berubah apa-apa pun. Orang lain yang sebaya dengan dia, ada dah mati, ada jadi tua bangka dah, nyanyuk pun ada dah. Nabi Uzair AS selepas 100 tahun itulah umur dia, itulah rupa pada dia, tak berubah apa-apa pun. Itu dia. Dia bawa bekalan makanan keluar pada rumah dia, panas-panas. Lepas 100 tahun masih panas lagi. Tapi pada masa yang sama dia naik kenderaan, apa kenderaannya? Keldai. Keldai dia mati tinggal tulang. Ini kerja Allah Ta'ala. Ya betul, kalau betul dah kerana berlaku peredaran masa, semua ni dah habis, tak ada tinggal dah. Nabi Uzair pun dah mati, makanan pun dah repuk, bekas pun tak ada, habis semua dah. Dah terkendai pun tinggal tulang. Tapi apa berlaku? Nabi Uzair AS dengan makanan dia elok, tak terjejas apa-apa pun. Tapi kendainya mati. Dan Allah Ta'ala nak tunjuk pada Nabi Uzair AS macam mana Allah Ta'ala menghidupkan sesuatu yang telah mati. Kenapa Allah Ta'ala tidurkan dia selama 100 tahun? Sebab sebelum dia berehat tu, dia telah berlalu, dia telah keluar dari kampung dia untuk selamatkan diri dia, keluar dari kampung dia. Dia telah lalu satu kawasan perkampungan yang telah binasa. Tak ada orang tinggal dah. Dulu ada kampung kat situ, sekarang tak ada apa-apa dah tinggal. Jadi terlintas dalam fikiran dia, macam mana Allah Ta'ala nak hidupkan balik orang yang telah mati. Tengok kampung ni dah macam ni rupa dah. Macam mana nanti Allah Ta'ala nak hidupkan balik sesuatu yang telah mati. Allah Ta'ala tak jadikan lain. Allah Ta'ala jadikan dia sendiri sebagai contoh. Allah Ta'ala tidurkan dia selama 100 tahun. Dia tak berubah apa-apa. Allah Ta'ala tunjuk keldai depan mata dia. Kamu tengok keldai kamu tu. Apa Allah Ta'ala buat? Mula-mula Allah Ta'ala susun tulang. Susun balik tulang dia, ikut bentuk dia. Kemudian Allah Ta'ala balut dia dengan daging dia. Taklah urat sekali kulit dia sekali, salut dengan kulit dia. Dan Allah tiupkan balik ruh ke dalam keldai tersebut. Hidup sebenarnya. Macam itulah Allah Ta'ala hidupkan sesuatu yang telah mati. Mudah je bagi Allah. Benda ni mudah bagi Allah. Dan Allah Ta'ala beritahu, kamu daripada tak ada pun aku boleh adakan. Tak ada apa-apa. Daripada tak ada apa-apa pun aku boleh adakan. Ini benda yang dah bersisa. Benda yang dah pernah ada. Lagilah senang. Lagilah senang Allah Ta'ala nak jadikan semula. Tak susah. Jadi kita kena yakin dan faham bahawasanya apa sahaja yang berlaku atas dunia ini, walaupun tak logik akal memikir, perkara tu tak boleh diterima oleh akal kita. Tapi di hadapan kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak ada benda yang mustahil. Semuanya senang bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang ada sedikit dia curiga, ragu-ragu, perasaan ragu-ragu dalam hati dia, dia kena jaga-jaga dengan iman dia. Dibimbangi iman dia ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ulama beritahu, Allah Ta'ala nak kita yakin kepada Allah Ta'ala 100%. Kalaulah keyakinan kita dah ada 99.99%, kurang 0.1% je lagi. Tak cukup 100%, iman ni pun akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kena usahakan iman dalam hati kita ni, biar kita nafikan semua sekali. Semua sekali. Hatta kan diri kita pun kita nafikan. Apa kita buat sebenarnya tak boleh buat apa-apa. Tak ada apa-apa pun. Tak ada benda yang datang daripada kita. Semua tu perbuatan kita tak ada. Walaupun ketaatan yang kita buat, sebenarnya bukan daripada kita. Sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena nafikan segala-galanya.
Jadi makanan yang kita makanlah. Tak kisahlah makan banyak pun makanlah. Tapi dalam hati kita jangan yakin makanan ni yang mengenyangkan kita. Kita nak minumlah macam mana pun nak minum. Tapi jangan kita yakin minuman ni yang menghilangkan dahaga kita. Memang kita dalam kehidupan seharian kita akan menghadapi perkara yang boleh bagi manfaat. Benda-benda yang boleh bagi mudarat. Memang benda tu akan datang. Benda tu sentiasa berlaku dalam kehidupan kita. Tapi kita jangan yakin benda ni lah yang bagi manfaat. Benda itulah yang bagi mudarat. Tidak. Benda-benda ni apa pun sahaja perkara atas dunia ni tidak boleh bagi manfaat. Tidak boleh bagi mudarat. Segala-galanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tu bolehlah nak minum racun. Dan yang bagi mudarat tu Allah? Tak, kita tak boleh. Tak boleh. Memang berlaku dalam kisah zaman sahabat dan sahabat minum racun. Racun paling bisa. Orang Yahudi ni ada satu kabilah Yahudi ni pakar buat racun. Racun ni paling bisa. Dia nak uji sahabat betul ke? Sahabat pun yakin ni kata yang bagi manfaat Allah Ta'ala, yang bagi mudarat Allah Ta'ala, makhluk tak boleh buat apa-apa. Bagi minum racun, semangkuk dia minum, tak ada apa-apa. Tapi kalau iman kita dah betul tahap macam tu, boleh buat tak? Walaupun dah sampai tahap macam tu, jangan buat. Jangan buat. Ni sahabat buat sebab apa? Dia telah dicabar. Dia telah dicabar. Dia kena zahirkan kudrat Allah Ta'ala. Dia tunjuk keyakinan dia. Kita tak sampai, jangan. Kalau betul pun sampai tak tu, kita tak disuruh minum racun. Jadi tu boleh nak makan sebarang. Tak payah jaga pantang. Orang darah tinggi macam mana makan sebarang. Tak. Pantang tu perlu. Pantang itu perlu. Itulah ikhtiar kita. Itulah ikhtiar ini, usaha yang kita boleh buat. Apa sahaja usaha kita boleh buat. Tapi usaha ini tidak beri kesan. Bukan usaha inilah yang memberi kesan. Bukan ikhtiar kita lah yang bagi manfaat. Yang bagi manfaat ataupun mudarat hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Anda hendaklah mengetahui bahawa bagi ahli sunnah, iradah itu berlainan daripada suruh, redha dan ilmu. Iradat lain. Perintah lain. Redha lain. Ilmu pun lain. 4 perkara. Ini adalah 4 perkara yang berlainan. Dia bukan 4 dalam 1. Bukan. Dia bukan 4 dalam 1. Tapi dia 4 yang berlainan. 4 yang tak sama. Yang bertentangan. Contoh dia bagi kat sini. Pertama, terkadang Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki, menyuruh dan redha dengan sesuatu, seperti mana keimanan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Memang beriman itu ada, memang kehendak Allah Ta'ala nak supaya seluruh makhluk itu beriman. Dan memang Allah Ta'ala perintahkan supaya kita beriman. Dan bila kita beriman, memang Allah Ta'ala akan redha. Macam mana imannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Memang Allah Ta'ala kehendak supaya Abu Bakar itu beriman. Dan memang Allah Ta'ala menyuruh supaya, perintah kepada Sayyidina Abu Bakar supaya dia pun beriman. Dan bila dia beriman, Allah Ta'ala pun redha pada dia. Jadi kehendak itu lain, perintah itu lain, redha itu lain. Yang kedua, terkadang ia tiada menghendaki, tiada menyuruh dan tiada redha dengannya, seperti kufurnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allah Ta'ala tidak buat takdir, tidak mentakdirkan Abu Bakar itu jadi kufur. Dan memang Allah Ta'ala tak pernah perintah pun kepada Abu Bakar supaya kufur kepada Allah Ta'ala. Dan kalaulah berlaku Abu Bakar tu kufur pada Allah, Allah Ta'ala takkan redha. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak redha. Ini contoh yang dia bagi, nampak macam seiringan. Tak tidak berkehendak, tak perintah dan tak redha. Nampak macam sama. Kan, nampak macam sama. Dua contoh ni nampak macam sama. Contoh yang ketiga, terkadang ia menghendaki
tapi tiada menyuruh dan tiada redha. Seperti kufurnya Fir'aun laknatullah. Memang Allah Ta'ala telah buat keputusan Fir'aun itu jadi kufur. Dalam takdir Allah Ta'ala, Fir'aun itu akan kufur kepada Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala perintah ke supaya kufur. Setiap perintah yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita supaya beriman. Tak ada sekali pun perintah menyatakan perintah yang Allah Ta'ala suruh. Datang perintah daripada Allah, menyuruh kita kufur pada Allah. Tak ada. Jadi Allah Ta'ala tak pernah perintah. Tak pernah merintahkan supaya mana-mana hambanya kufur. Dan bila berlaku kufur itu pun Allah Ta'ala tak redha. Contoh macam mana kufurnya Fir'aun la'natullah. Memang dalam takdir Allah, Fir'aun itu akan mati dalam keadaan kufur. Tapi Allah Ta'ala tak pernah perintah pun supaya dia mengkufuri Allah. Tak pernah pun datang perintah daripada Allah Ta'ala supaya dia mengkufuri Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala perintah dari Musa berkali-kali jumpa Fir'aun, ajak dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bila Fir'aun kekal dengan kekufuran dia, mati dalam keadaan kufur, Allah Ta'ala tidak redha dengan kekufuran tersebut. Yang keempat, terkadang ia menyuruh dan redha tapi tiada menghendaki seperti berimannya Fir'aun. Kadang-kadang Allah Ta'ala suruh dan redha tetapi tiada menghendaki. Memang Allah Ta'ala perintahkan supaya Fir'aun itu beriman. Memang Allah Ta'ala perintah supaya Fir'aun beriman. Dan kalaulah Fir'aun itu beriman, nescaya Allah Ta'ala akan redha pada dia. Tapi dalam takdir Allah Ta'ala, dalam iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak berlaku perkara tersebut. Keimanan Fir'aun tak berlaku. Dia bukan kehendak Allah Ta'ala. Kehendak Allah Ta'ala memang Allah Ta'ala nak Fir'aun laknatullah tu mati dalam keadaan kufur. Jadi beza. Berbeza. Kehendak tu tak sama. Perintah pun tak sama. Redha pun, redha dan ilmu pun semua ni perkara yang berbeza. Semua ni perkara tak sama. Yang demikian itu kerana dia juga yang mengetahui hikmahnya. Kenapa jadi macam tu? Kenapa jadi empat keadaan dalam empat contoh ni? Semua itu hikmahnya hanyalah diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jadi ditanya apa yang ia buat, sebaliknya mereka akan ditanya. Segala perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan dipersoalkan. Tidak akan dipersoalkan. Apa yang telah Allah Ta'ala buat, apa yang telah Allah Ta'ala takdirkan, apa yang telah berlaku atas dunia ini, segala perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan dipersoalkan. Tidak boleh dipersoalkan. Akan tetapi setiap perbuatan kita, setiap perbuatan kita, dalam ayat ini Allah Ta'ala beritahu, fahum yus'alun, mereka semua orang-orang kafir, bahkan kita semua manusia ni, seluruh makhluk, seluruh manusia ni akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas segala pekerjaan kita. Di atas segala pekerjaan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka semua itu terbahagi kepada empat bahagian, dan redha itu melazimi, sentiasa bersama suruh. Redha itu sentiasa bersama dengan perintah, suruh. Jadi iradah lain, suruh lain, amar perintah lain, redha itu lain, ilmu pun lain. Dia adalah empat perkara yang berasingan. Cumanya redha ini dia akan sentiasa bersama dengan perintah. Bila ada perintah akan ada redha. Dalil iradah Allah Ta'ala. Jika iradah ternafi daripada Allah Ta'ala, nescaya ia adalah lemah. Kerana menurut bicara akal, kudrat itu terhenti kepada terhenti pada iradah. Dan jika ia lemah, nescaya ia tiada menjadikan sesuatu pun pada alam ini.
Dan yang demikian itu adalah terbatal pada penglihatan, pada penyaksian, ataupun dalam istilah sebut musyahadah, secara musyahadah. Maka sabitlah kudrat baginya. Dan apabila sabit iradah, mustahilah lawannya, iaitu ada sesuatu dengan ketiadaan kehendaknya, berlaku sesuatu dengan tanpa kehendaknya. Jika iradah itu ternafi daripada Allah Ta'ala, nescayalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu lemah. Bila iradah ternafi, maka kudrat juga akan ternafi. Orang yang tidak ada kehendak, maka dia tidak akan ada kekuatan untuk melaksanakan apa-apa. Sebab tak ada kehendak. Macam kita tengok orang malas. Kita tengok orang malas. Orang malas. Dia malas nak buat apa-apa. Maka dia memang tak buat lah. Dalam keinginan, dalam kepala dia, dia tak ada ingin rasa nak buat sesuatu. Maka automatik badan dia pun relax, lemah, tak ada apa-apa tak. Kita lah kita. Time kita rasa tak ada benda yang kita nak buat. Hari ni rasa macam tak ada apa lah nak buat. Automatik badan kita akan jadi lemah. Jadi nak rehat je jadi. Begitulah. Jadi bila iradah ternafi daripada Allah Ta'ala, nescaya kudrat juga akan ternafi. Sebab apa? Kudrat ini sifat dia berkait dengan iradah. Apabila ada iradah. Dan kita kena ingat, iradah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan bermaksud keinginan. Dia bukan bermakna keinginan. Bahkan dia bermakna keputusan. Iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah keputusan. Hanya bila Allah Ta'ala nak sesuatu, maka benda itu memang akan berlaku. Itu dah bukan lagi sekadar keinginan. Bahkan dia adalah keputusan. Jadi bila Allah Ta'ala dah putuskan untuk berlaku sesuatu perkara, maka perkara tersebut akan berlaku dengan kudrat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kudrat dan iradah ni dia saling bersangkut. Dua sifat ni saling bersangkut antara satu sama lain. Jadi kalau iradah ternafi, maka kudrat juga akan ternafi. Tapi sekarang ni apa yang berlaku, nampak alam ini telah ditakdirkan dengan baik. Alam ini telah ditakdirkan, telah berlaku perjalanan alam ini yang sempurna, yang macam kita nampak. Bila alam ini telah berjalan, maka ini bermakna sang pencipta itu mempunyai kudrat. Dan kudrat ini dia akan laksanakan tugas dia, kerja dia bersesuaian dengan iradat. Jadi bila alam ini wujud, maka sabitlah Allah Ta'ala itu ada kudrat. Bila kudrat itu wujud, bila sabitnya kudrat, maka bersama dengan dia sabitlah juga iradah. Jadi bila iradah itu telah sabit, telah tetap pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ternafilah lawan dia. Apakah lawannya? Wujudnya sesuatu tanpa kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kena yakin dan faham bahawasanya segala perkara yang berlaku, sama ada ke atas diri kita sendiri ataupun kepada seluruh alam ini, semuanya adalah berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa dia berlaku kehendak Allah Ta'ala, dan dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghasilkan perkara tersebut. Iradah buat keputusan, kudrah menjalankan keputusan tersebut. Jadi kudrat dan iradat ini saling berkait antara satu sama lain. Yang kesembilan, sifat yang wajib, sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang wajib kita kena tahu. Yang kesembilan ialah ilmun. Artinya mengetahui. Iaitu sifat yang mawjud, yang wujud, yang didapati ada, yang sedia, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang nyata dengannya segala perkara menurut apa yang sebenarnya, iaitu segala yang wajib, yang harus dan yang mustahil, secara meliputi, secara ijmal dan juga secara tafsil, dengan ketiadaan didahului tersembunyi. Jadi ilmu ni sifat maha mengetahui, sifat mengetahui Allah Subhanahu Wa Ta'ala
dia adalah satu sifat yang wujud, yang memang ada, yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sifat ilmu Allah taala adalah sifat, dia pun bersifat kidam. Seperti mana zat Allah Subhanahu wa taala bersifat kidam, maka sifat wujud juga dia bersifat kidam. Ini semenjak wujudnya zat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah pun ada sifat ilmu, telah ada sifat mengetahui. Dan dengan sifat ilmu ni tersingkap kepada Allah Subhanahu wa taala segala perkara yang bertepatan dengan sebenarnya. Jadi kata sini, segala perkara menurut apa yang sebenarnya. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala bertepatan dengan perkara yang berlaku. Itu dipanggil ilmu. Ilmu itulah ilmu. Adapun ilmu yang ada pada diri manusia, ataupun ilmu yang tidak bertepatan dengan sepatutnya, yang tak tersingkap, itu tak dipanggil ilmu. Itu tak dipanggil ilmu. Dia hanya sekadar maklumat pemberitahuan saja. Betul ataupun tidak, itu adalah khabar. Dia bukan ilmu. Dia masih lagi bukan ilmu. Apa sahaja perkara maklumat yang sampai kepada kita yang belum dapat dipastikan lagi betul atau salahnya, itu hanyalah perkhabaran. Itu hanyalah perkhabaran. Ilmu yang sebenar apa dia? Apa yang sampai kepada kita, dan itulah yang berlaku. Itulah yang berlaku. Maka perkara tersebut dipanggil ilmu. Iaitu yang nyata dengannya segala perkara menurut apa yang sebenarnya. Okay, macam contoh tengok situ tulis 22 kan, letak kaki kat bawah tu. Katanya segala perkara menurut apa yang sebenarnya. Yakni dengan sifat ilmunya itu, segala perkara menjadi nyata bagi Allah Ta'ala pada sedia kala lagi, dengan kelakuannya yang menepati kelakuan yang sebenar. Contohnya, pada pendapat anda, Abdullah itu kaya. Jika ia sebenarnya kaya, nescaya pendapat anda itu adalah ilmu. Jika keadaan sebenarnya ia miskin, maka pendapat anda itu adalah jahil. Jadi sekarang ni sampai kepada kita satu perkhabaran yang mengatakan Abdullah itu kaya. Jadi kalaulah benar Abdullah itu adalah kaya, maka perkhabaran itu dia jadi ilmu. Dia akan jadi ilmu, pengetahuan. Tapi kalaulah kata sampai kepada kita berita kepada kita kaya, dia kata rupanya miskin, maka perkhabaran itu dipanggil jahil. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah tahu segala sesuatu tentang makhluk ni sebelum makhluk ni dijadikan lagi. Sebelum segala makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua perkara yang berkaitan dengan makhluk ini telah ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, dan pengetahuan yang ada pada Allah Taala pada waktu itu adalah ilmu. Maknanya apa yang nak berlaku pada kita malam ini, apa yang nak berlaku pada kita sekarang ini, Allah Taala dah tahu dulu lagi sebelum Allah Taala jadikan kita. Dan apa yang Allah Taala tahu bertepatan dengan peristiwa sekarang. So itulah ilmu. Itulah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Andai kata apa yang Allah Taala tahu itu lain. Apa yang berlaku itu lain. Tak payah banyak, satu perkara je beza. Itu pun dah dikira, pendapat itu pun dah kira jahil. Pengetahuan itu pun dah dipanggil jahil. Dia sebenarnya tak tahu apa-apa. Jadi pengetahuan, Allah Taala tahu setiap perkara secara detail. Allah Taala tahu setiap perkara secara detail. Disebut kat sini apa dia? Allah Ta'ala tahu secara meliputi, secara ijmal, lebih kurang. Maksud ijmal meliputi secara lebih kurang, menyeluruh. Dia tahu secara
menyeluruh je. Secara detail satu persatu dia tak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh pun Allah taala tahu apa yang berlaku atas dunia sekarang ini. Secara ijmal Allah Subhanahu wa taala tahu. Bahkan peristiwa apa yang sebenarnya sedang berlaku pun Allah taala tahu satu persatu. Itu maksud tafsir. Itu maksud tafsir. Secara menyeluruh ni Allah tak kata cakap macam mana? Okey, kita tahu. Masuk dekat kampung ni, kat kampung ni ada berapa ratus orang penduduk? Ada berapa ratus buah rumah? Ha? Katalah kawasan kita ada 1000 buah rumah. Okey, kita tahu dalam kawasan ni ada 1000 buah rumah. Itu dipanggil ijmal. Secara menyeluruh. Kita tahu ada 1000. Secara tafsir apa? 1 sampai 1000 kita kenal semua sekali. Itu dimaksud secara tafsir detail. Secara detail kita perinci satu persatu. Sifat ilmu hanya ada satu ta'aluk jua, iaitu ta'aluk meluluskan ketika sedia kala, ta'aluku tanjizil qadim. Maka Allah yang maha suci lagi maha tinggi mengetahui pada azali lagi segala perkara hingga apa yang tiada kesudahan baginya, seperti sifat kamalatnya ta'ala dan setiap orang dari kalangan ahli syurga. Jadi ta'aluk ilmu ni hanya ada satu je, iaitu ta'aluk tanjizi qadim. Allah Ta'ala memang dah mengetahui secara detail sejak azali lagi. Bukannya setelah Allah Ta'ala ciptakan makhluk tu baru Allah Ta'ala tahu detail dia, tidak. Bukan dah cipta baru tahu detail dia, tak. Allah Ta'ala sebelum cipta lagi pun Allah Ta'ala dah tahu detail dia. Macam kita manusia, kita boleh cipta sebuah kereta. Begitu kita rasa macam kita dah tahu detail dia. Tapi bila dia rosak, dia dah tahu tak? Apa tak masalah dia bila rosak? Apa yang akan rosak dulu, apa yang nak rosak? Tak tahu. Tapi Allah Ta'ala tahu belaka. Apa yang elok pada orang tu, apa yang dia akan rosak, apa yang dia akan jadi tak elok, apa jadi tak okey. Semua tu detail dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah yang maha suci lagi maha tinggi itu mengetahui pada azal lagi segala perkara sehingga apa yang tiada kesudahannya. Allah Ta'ala bukan takat tahu tentang makhluk ni, bahkan tentang perkara yang takkan habis. Perkara yang takkan habis pun semua dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Contohnya seperti sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita belajar sifat kesempurnaan Allah Ta'ala itu ada 20. Itu pun ada macam-macam khilaf lagi sebenarnya. Yang masyhur kata 20. Tapi berapakah jumlah sebenarnya kesempurnaan Allah Ta'ala? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja yang tahu. 20 ni untuk apa? Untuk kita belajar. 20 perkara ni untuk kita tahu. Kita kena tahu dan kita kena belajar. Jangan kita kata sifat wajib bagi Allah Ta'ala 20 tak. Kalau kita kata sifat wajib bagi Allah Ta'ala 20, kita dalam bahaya. Kita dalam bahaya sebenarnya. Kita kena yakin dan i'tikad bahawasanya sifat kesempurnaan Allah Ta'ala hanya Allah Ta'ala dia yang tahu kadar jumlah dia yang sebenarnya. Itu 20 ni yang kita kena tahu, yang kita kena belajar. Jadi segala sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja yang tahu. Dan setiap orang dari kalangan ahli syurga, penghuni syurga ni, berapa jumlah penghuni syurga, siapa mereka, pada mana mereka, apa kabilah mereka, apa amalan mereka, apa yang lebih, apa yang kurang, apa yang bezakan antara mereka satu sama lain,
semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ahli syurga Allah Taala kenal secara detail, ahli neraka pun samalah. Ahli neraka pun samalah. Kenapa tak kat sini tak sebut? Tak payah sebutlah. Tak payah sebutlah tentang ahli neraka tu. Kita kena faham bila Allah ahli syurga pun Allah Subhanahu wa taala kenal secara detail, maka ahli neraka pun samalah juga. Cuma kat sini tak payahlah nak sebut. Mustahil disabitlah ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala, maka mustahillah lawannya iaitu jahil. Tak tahu apa-apa. Mustahil Allah Subhanahu wa taala itu jahil. Nah, bahkan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu qadim. Tak serupa macam kita. Kita ni asal lahir kita ni jahil, kita tak tahu apa-apa. Masa satu orang bayi baru lahir, apa dia pandai? Dia mengantuk, dia menangis, dia lapar, dia menangis, dia penat, dia menangis. Tak. Kadang-kadang happy pun menangis juga. Suka pun kadang-kadang menangis juga. Dia pandai menangis ni, tak tahu apa-apa. Dia tak tahu apa-apa. Macam itulah makhluk. Tapi Allah Subhanahu wa taala sejak wujudnya lagi, Allah Subhanahu wa taala telah mempunyai sifat ini. Wallahu a'lam bissawab. Ya, semoga apa yang dimuzakarahkan malam ni Allah Subhanahu wa taala beri fahaman dan manfaat kepada kita semua. Itu disampaikan insya-Allah. Subhanallah.